Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kat depan saya ni ada semua varian iPhone 12 dan dalam video ni saya nak ceritakan kepada anda apa yang sama, apa yang beza antara kesemua varian iPhone 12 ni. Untuk tahun 2020 ni kan, Apple lancarkan 4 varian iPhone 12. Bermula dengan yang paling kecil, anda ada iPhone 12 mini. Kemudian anda ada iPhone 12 yang biasa. Kemudian iPhone 12 Pro. Dan yang terakhir, iPhone 12 Pro Max. Tengok kotak anda dah tahu dah. Yang bukan Pro, anda akan dapat kotak warna putih. Dan yang Pro, anda dapat kotak yang berwarna hitam. Dan macam yang anda dengar dan anda baca, memang kotak dia lagi kecil daripada iPhone yang sebelum ni. Saya bagi contoh, iPhone 11 Pro Max ni, kotak dia macam ni, besar dia, tebal. Compare dengan iPhone 12 Pro Max. Separuh. Lebih kurang separuh nampak. Apa yang dijimat? Sebab dalam kotak ni, sebab dalam kotak ni Apple dah tak bagi blok pengecas dengan earphone. Dalam kotak anda cuma dapat telefon. Ni telefon. Kabel USB-C to Lightning. Kemudian anda dapat documentation bersama-sama dengan satu stiker Apple. Dulu anda dapat 2, kat sini anda dapat 1 saja. Rationalnya, Apple gunakan kotak kecil katanya lah nak mesra alam sekitar, tapi saya katakan mengarut je tu. Sebab kalau mesra alam sekitar, kenapa telefon ni susah sangat nak repair? Saya ada tulis satu artikel kat dalam Teacher BM, anda boleh baca. Ada seorang YouTuber ni kan, dia pindahkan bateri daripada satu iPhone 12 Pro Max kepada iPhone Pro Max yang kedua. Hasil dia bila dia hidupkan telefon, tak boleh guna Face ID, tak boleh guna kamera ultra lebar. Apple mesti cakap ini untuk tujuan keselamatan pula. Okay, tadi saya tunjukkan kandungan kotak iPhone 12 Pro Max kan. Ini yang Pro, sama juga. Kemudian iPhone 12 yang bukan Pro biasa. Ni yang biasa. Yang keempat dan yang paling kecil, iPhone 12 mini. Sama juga, kecil je. Okey. So, kita selesai hal kotak. Jadi, inilah semua rupa iPhone, keluarga iPhone 12 lah. Portrait foto ni. Terbalik. Ni kat sini. Pertama sekali kan, cara anda nak distinguish iPhone 12 kan, dia punya kamera lah. Yang Pro ada 3 kamera dan yang bukan Pro ada 2 kamera. Satu lagi tips, trik, dia punya kemasan bahagian sisi ni. Bahagian sisi ni. Untuk iPhone 12 Pro dia punya bahagian sisi ni guna material stainless steel. Nampak berkilat ni. Lepas tu, yang bukan Pro, dia guna material aluminium biasa. Walaupun rupa dia sama kan, dia punya berat dia beza. Lebih kurang 2 hingga 30 gram perbezaan berat dia. Mungkin sebab penggunaan stainless steel ni kot. Keluarga iPhone 12 ni kan, dia ada 4 varian tapi ada 3 size screen. Yang paling kecil, iPhone 12 mini. Yang ni kan, untuk tahun 2020, ini adalah telefon yang paling kecil dalam pasaran. 5.4 inci. Kalau anda tengok sejarah pelancaran telefon kan, tak banyak telefon yang dilancarkan dengan skrin kurang daripada 6 inci. Yang ni 5.4 inci, memang kecil lah. Ini zaman-zaman HTC Desire yang first tu. Boleh lah 3.7 inci. Yang ni memang dah kecil sangat ni. Sebab dulu tak ada Netflix. Sekarang ada Netflix. Macam mana nak tengok video dekat skrin kecil ni kan? Tapi entahlah, Apple kalau dah lancarkan mesti ada punya orang yang beli. Kalau anda nak skrin lagi besar pada 12 mini yang 5.4 inci ni, anda boleh tengok pada iPhone 12 dengan 12 Pro ni. Mereka ada skrin 6.1 inci menggunakan panel Super Retina XDR. Resolusi dia lebih pada HD lah, Full HD+. Dan bapak segala iPhone ni besar, 6.7 inci. Dah hampir-hampir dengan Nexus 7 tablet dah pun. Ni phablet lah ni, dia punya kategori dia. Skrin ni kan, paling besar dalam sejarah iPhone. 6.7 inci. Tahu tahun depan iPhone 13 lagi besar daripada ni. Memang kena masuk dalam pers terus. Semua iPhone 12 ni kan, dia guna panel paparan Super Retina XDR. Bezanya, yang bukan Pro, dia punya kecerahan dia lebih rendah daripada yang Pro. Yang bukan Pro ni kan, dia punya kecerahan dia 625 nits maksimum. Manakala yang Pro ni, dia boleh pergi sehingga 800 nits, lebih cerah. Tapi kesemuanya menyokong kandungan HDR, dan bila anda tonton kandungan HDR, dia boleh pergi sehingga 1200 nits. Cerita pasal dia punya SoC pula, System on Chip. Yang ni saya suka pasal Apple sebab kesemua varian iPhone 12 ni dia gunakan chip yang paling berkuasa Apple setakat ni. Dia gunakan Apple A14 Bionic.
Kalau nak tahu, ini adalah SoC yang pertama dalam industri yang gunakan litografi 5 nanometer. Untuk perbandingan, chip Qualcomm Snapdragon 865 digunakan litografi 7 nanometer. Tapi kalau nak lebih adil, patutnya A14 Bionic ini dibandingkan dengan Snapdragon 875 yang katanya akan diumumkan dalam bulan Disember tahun 2020. Apple A14 Bionic kan kali pertama muncul pada tablet iPad Air tahun 2020. Waktu tu Apple cakap A14 ni kan dia 40% lebih berkuasa daripada segi CPU berbanding dengan A13 yang dulu. Dan 30% dia punya GPU dia lebih pantas daripada A13 yang dulu. Kemudian dekat atas SoC ni kan dia ada 11.8 bilion transistor yang kata Apple 40% lagi banyak daripada A13 Bionic. Dan mereka juga kata chip kali ni lebih jimat tenaga. Bila cerita pasal jimat tenaga, kita masuk ke bahagian bateri. Apple ni memang biasa lah. Mereka tak umumkan kapasiti bateri untuk iPhone mereka. Tapi mereka cuma berikan hayat penggunaan. Contoh dia, iPhone 12 mini ni kan, hayat penggunaannya ialah 15 jam kalau anda tonton video lah. Kalau streaming tu dia lagi kurang dia punya hayat bateri dia. Lepas tu iPhone 12 dengan 12 Pro ni hayat bateri dia sama iaitu 17 jam. Yang cadangkan yang telefon ni dia ada kapasiti bateri yang sama lah. Lepas tu yang paling besar ni paling lama sekali anda boleh gunakan sebab bateri badan dia besar, bateri dia besar, anda boleh gunakan sehingga 20 jam lamanya. Tapi dekat internet memang banyak lah orang dah report kapasiti bateri secara spesifik. Contoh dia kan, yang ni kan 12 mini ni kan dia punya bateri dia sekitar 2200 mAh saja. Manakala untuk iPhone 12 dengan 12 Pro ni dia punya kapasiti bateri dia sekitar 2800 mAh. Yang paling besar iPhone 12 Pro Max, bateri dia 3600 mAh sekitar tu. Dan satu fakta menarik, kapasiti bateri iPhone 12 Pro Max ni kan lagi kecil daripada iPhone 11 Pro Max. Untuk mengecas kesemua keluarga iPhone 12 ni dia ada sistem pengecasan baru yang dipanggil MagSafe Wireless Charging. Kalau anda gunakan aksesori MagSafe, anda boleh charge secara wireless sepantas 15 watt. Tapi anda kena belilah aksesori dia berasingan. Itulah taktik biasa Apple. Lepas tu, kalau anda gunakan pengecasan Qi wireless yang biasa tu, dia boleh pump masuk sepantas 7.5 watt sajalah, separuh daripada bila anda gunakan MagSafe. Kalau anda gunakan kabel untuk ngecas, ia boleh diisi daripada kosong sehingga 50% dalam masa 30 minit saja. Kalau anda gunakan pengecas 20 watt. Dan kita pergi ke bahagian kamera. 12 mini dengan 12 yang biasa ni ada dua kamera macam yang saya cakap tadi. Lepas tu 12 Pro dengan Pro Max ada 3. Kemudian semua ada satu kamera depan. Satu fakta menarik saya beritahu anda, kesemua kamera, tak kira lah kamera depan, kamera belakang, semuanya ada sensor 12 megapiksel. Dan itu adalah satu keunikan Apple. Kita mulakan dengan kamera untuk keluarga yang bukan Pro ni lah. Yang ni, kamera utama dia, kamera 12 megapiksel sudut pandang biasa. Kamera kedua ni, kamera ultra lebar, sama macam yang 12 biasa ni. Dia punya ultra lebar dia adalah 0.5 kali dia punya zoom out dia berbanding dengan kamera utama. iPhone 12 yang Pro dengan Pro Max ada satu kamera tambahan iaitu kamera telephoto. Tapi telephoto antara dua telefon ni ada beza tau. Yang Pro Max ni dia punya zoom dia 2.5 kali optical berbanding dengan 2.0 untuk yang 12 Pro biasa. Lepas tu dia punya ultra wide dia sama 0.5 kali berbanding dengan kamera utama dia. Dan satu lagi benda menarik, kamera utama dekat Pro Max ni dia punya sensor dia lain daripada yang lain tau. Sebab kesemua kamera utama kat iPhone 12 ni dia ada penstabil image optical. Tapi penstabil image optical dekat Pro Max ni jenis yang sensor shift. Kalau yang lain dia jenis yang lens dia bergerak tau. Tapi yang kat Pro Max ni dia punya sensor dia yang bergerak. Dan sensor size untuk 12 Pro Max ni punya kamera utama 40% lagi besar daripada kamera utama 11 Pro Max. Jadi anda boleh jangkakan dia punya prestasi malam yang lebih baik. Sebab apa? Bila sensor besar, lepas tu 12 megapiksel je, mestilah saiz 1 piksel tu jauh lagi besar daripada yang biasa. Kalau anda golongan yang suka rakam video ataupun ambil gambar, yang suka benda-benda kreatif ni lah, yang menghasilkan gandungan, versi Pro ni dia ada satu ciri tambahan iaitu Apple Pro RAW. Fungsi dia macam anda rekod video dalam flat ataupun anda ambil gambar dalam format RAW lah. Jadi anda ada banyak ruang untuk penyuntingan. Lepas tu yang terakhir, kesemua kamera depan iPhone 12 ni anda boleh gunakan untuk hasilkan Animoji ataupun Memoji. Sebab kamera ni adalah kamera Face ID. Okey, ke bahagian yang terakhir iaitu bahagian storan dengan harga. Kita pergi ingat storan dulu. Versi bukan Pro, iPhone 12 mini yang biasa dengan iPhone 12 biasa, anda boleh beli dalam storan yang bermula 64GB. Yang Pro ni bermula 128GB. Storan yang paling tinggi, yang Pro boleh pergi sehingga 512GB, manakala yang bukan Pro 256GB.
iPhone 12 mini yang paling murah 64GB harganya RM3,399. Kemudian yang 128GB harga dia RM3,599. Dan storage yang paling tinggi 256GB harganya RM4,099. Mahal lah tu. Ni ada 3 lagi mahal ni. Lepas tu iPhone 12 yang biasa ni, storage 64GB harga dia RM3,899. Lepas tu 128GB RM4,099. Dan yang paling tinggi 256GB RM4,599. Dan yang Pro, kita pergi yang Pro pula Ni yang Pro. Yang Pro bermula 128GB harganya RM4,899. Kemudian 256GB RM5,399. Dan yang paling mahal, yang storage paling luas 512GB harganya RM6,299. Dah RM6,000 dah ni. Ni berapa Ni berapa? Yang ni bermula dengan 128 iPhone 12 Pro Max 128GB harga dia RM5,299. Kemudian 256GB harga dia RM5,799. Dan bapak segala iPhone 12 Pro Max 512GB harga dia RM6,699. Macam harga motor dah ni. Dan itu sajalah cerita saya tentang iPhone 12 ni. Kami akan lakukan macam-macam benda ke atas iPhone 12 ni. Yang paling dekat, kamera comparison lah. Apa benda yang gambar yang anda nak, anda boleh turunkan cadangan anda dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, share video ni dengan kawan-kawan anda. Kemudian ikuti kami juga di Facebook, Instagram, kemudian dekat Twitter. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!